Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang tajuk kajian kami, iaitu impak ekonomi asas kelestarian nilai manusiawi, dan saya ingin membentangkan pendahuluan. Jadi untuk pendahuluan topik kami ialah Islam menganggap manusia sebagai asas sebenar aktiviti pembangunan, termasuk dari segi elemen fizikal seperti modal, buruh, organisasi, pendidikan dan juga kemahiran, dan juga faktor humanistik seperti sikap, motivasi, keutamaan dan aspirasi juga berperanan untuk meluaskan lagi skop pembangunan ekonomi dalam Islam. Jadi sebaliknya, konsep pembangunan ekonomi dari segi barat perlu hanya menekankan pembangunan material dan juga persekitaran fizikal. Antara objektif untuk tajuk kajian kami ialah, yang pertama, kami menganalisis impak positif, di mana impak positifnya ialah kemajuan kualiti hidup, dan yang kedua, kesejahteraan keluarga bertambah. Dan kami juga mengkaji impak negatif, iaitu peningkatan isu kesihatan mental dan juga perpaduan manusia terjejas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuailah Tasha binti Amir. Saya ingin membentangkan pendekatan ekonomi terhadap kemajuan kualiti hidup. Dalam era globalisasi ini, negara kita semakin mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang ekonomi. Pelbagai sektor yang telah dibina di dalam bidang ekonomi ini seperti perindustrian, pertanian dan pelancongan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat mampu membawa kepada kemajuan hidup yang berkualiti. Oleh itu, perindustrian merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara. Apabila ekonomi berleluasa, peningkatan peluang pekerjaan turut terhasil. Dalam sektor perindustrian, pelbagai peringkat pekerjaan yang ditawarkan kepada masyarakat seperti pekerjaan dalam aspek pemprosesan, pembungkusan dan pemasaran. Hal ini secara tidak langsung mampu memberikan peluang yang tinggi kepada penduduk untuk mendapatkan pekerjaan, terutamanya penduduk di luar bandar. Hubungan yang baik antara majikan dan pekerja turut dapat dipupuk. Pelajar lepasan universiti turut mudah untuk mendapatkan pekerjaan, dan pekerja yang terlahir juga akan lebih bermutu. Selain itu, sektor pertanian turut membuka peluang pekerjaan yang tinggi kerana pertanian mampu mengurangkan masalah kemelesetan ekonomi negara. Banyak tenaga buruh yang diperlukan dan ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Masalah pengangguran juga akan menurun. Pekerjaan dalam sektor pertanian ini juga tidak memerlukan kelulusan pendidikan yang tinggi. Oleh itu, lebih mudah masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih berkualiti. Selain daripada peningkatan peluang pekerjaan, apabila ekonomi negara meningkat, masalah sosial dapat dikurangkan. Masalah sosial berkait rapat dengan kegiatan yang tidak baik dan berkait rapat dengan kualiti hidup seseorang. Pelbagai faktor yang mendorong kepada masalah sosial seperti kemiskinan, kebuluran dan jenayah seperti membunuh, merompak dan mencuri. Bagi mengelak masalah sosial ini berlaku, ekonomi negara perlulah berkembang pesat. Apabila ekonomi berkembang, ia dapat mengurangkan tingkat kemiskinan. Oleh itu, masyarakat mampu menampung ahli keluarga dan terelak daripada melakukan kegiatan jahat seperti mencuri. Selain itu, apabila ekonomi negara meningkat, dana yang terhasil boleh digunakan untuk program kesejahteraan sosial dan masalah mental masyarakat juga lebih terurus dan melahirkan masyarakat yang lebih sejahtera. Akhir sekali, apabila ekonomi meningkat, infrastruktur pendidikan turut meningkat. Hal ini mampu mengurangkan masalah pendidikan di kalangan penduduk seperti buta huruf. Oleh itu, mereka dapat hidup dalam kesamarataan dan masyarakat yang terlahir lebih bertamadun dan bertauliah. Oleh itu, aspek ekonomi memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kemajuan kualiti hidup seseorang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fadil Aniela dan saya akan membentangkan berkaitan impak positif terhadap ekonomi, iaitu kesejahteraan keluarga bertambah. Pertama, kita rasa
mengetahui apa itu keluarga sejahtera. Apakah yang dimaksudkan dengan keluarga adalah keluarga merupakan entiti kecil dalam masyarakat yang terdiri pada ayah, ibu dan anak. Ini menurut Enrique pada tahun 2007. Pemahaman ini sejajar dengan definisi keluarga oleh Cik Hasniza dan Fatimah yang menggambarkan keluarga sebagai unit sosial dalam masyarakat yang secara tidak langsung berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Nur Zahidah dan Raihana, tujuan utama membentuk sebuah keluarga adalah untuk meningkatkan martabat dan kedamaian hidup sekaligus berperanan dalam pembentukan masyarakat yang harmoni. Dengan demikian, institusi keluarga menjadi landasan bagi kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya juga menyumbang kepada kesejahteraan negara. Keluarga yang baik adalah sebuah impian bagi seluruh manusia. Hal ini kerana impian memiliki keluarga yang sejahtera adalah fitrah semua jadi manusia. Perkara ini telah dipersetujui oleh Suhaizam dan Adawiyah yang menyatakan bahawa semua manusia berhasrat bagi institusi keluarga yang sempurna. Tanpa menghiraukan agama, bangsa, keturunan yang berbeza, namun ia masih tertanduk kepada asas dan konsep yang sama. Menurut sarjana Islam, teori kesejahteraan keluarga adalah amat penting untuk dinilai dan diterapkan secara menyeluruh bagi keluarga yang dibina mencapai keredaan, keberkatan di dunia dan di akhirat. Islam merupakan agama yang sempurna, memenuhi segala aspek dalam kehidupan. Menjelaskan keterangan lanjut berkenaan hal ini, Al-Zuhaili menyatakan bahawa keluarga sejahtera ialah keluarga yang sentiasa beriltizam dengan undang-undang yang disyariatkan oleh Subhanahu Wa Taala serta berpegang teguh pada akhlak dan adab Islam. Ahli keluarga tersebut akan sentiasa berusaha untuk kebaikan dunia dan akhirat, berusaha untuk hidup dalam masyarakat dengan baik untuk mencapai kebahagiaan dan kemuliaan akhirat. Melalui penjelasan ini, Al-Zuhaili menekankan bahawa keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta berakhlak dengan akhlak yang dituntut merupakan asas penting dalam melahirkan keluarga sejahtera. Beliau juga menjelaskan bahawa tujuan keluarga sejahtera adalah untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ekonomi yang stabil dapat membantu masyarakat umum bagi memperoleh keluarga sejahtera yang diimpikan. Berikut adalah kesan ekonomi stabil terhadap kesejahteraan keluarga. Pertama adalah sistem kewangan yang baik. Yang kedua adalah pendidikan. Saya akan uraikan idea pertama saya, iaitu sistem kewangan yang baik. Memiliki sistem kewangan yang baik. Sistem kewangan yang baik merupakan salah satu faktor yang boleh menaikkan keluarga sejahtera dan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini demikian kerana sistem kewangan yang mantap dapat memastikan setiap sumber kewangan yang diterima ataupun dimiliki dapat dinikmati dengan saksama oleh setiap keluarga. Misalnya, sesebuah keluarga dapat memenuhi kebutuhan asas seperti makanan, kesihatan, pendidikan dan aktiviti masa lapang. Oleh itu, keluarga yang terjamin dapat membentuk keluarga yang lebih sejahtera. Wahal Islam menegaskan dengan menjaga dan menguruskan kewangan dengan baik. Hal ini dapat dilihat daripada dalil Al-Quran di mana Allah SWT menegaskan sistem pengurusan yang bijak sebelum melakukan sesuatu perkara, iaitu Allah berfirman dalam surah Yusuf, Dia berkata agar kamu berjujur dalam 7 tahun sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangannya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kepada setelah itu akan datang 7 yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya kecuali sedikit daripada apa yang kamu simpan. Merujuk
Dalil ini menegaskan bahawa kita haruslah merancang sistem kewangan yang baik, kerana sistem kewangan yang baik ini dapat membantu keluarga menguruskan perbelanjaan dengan baik, dan ini dan juga berjimat norm sebenarnya dah dapat. Okay, dan merujuk kepada jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer yang diterbitkan oleh Universiti Sultan Zainal Abidin, amalan bijak merancang kewangan adalah strategi penting yang perlu diterapkan dalam meneruskan sistem kewangan ke program bagi pengurusan kesejahteraan keluarga. Pengurusan yang bijak dapat membantu keluarga untuk menjamak seharapan keluarga terutama anak-anak mereka. Hal ini dapat dilakukan oleh ketua keluarga dengan menepasi keperluan dan keinginan. Keperluan merakap kepada keperluan asas lembat bagi semua keluarga yang sedang. I know. Tersilap. Merujuk kepada jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer sistem diterbitkan oleh Sultan Zainal Abidin, amalan bijak merancang kewangan adalah strategi penting bagi sejahtera dalam meningkatkan menguruskan sistem kewangan kekeluargaan serta memastikan kesejahteraan promosikan pengurusan yang bijak dapat membantu keluarga untuk merancang masa depan keluarga yang lebih cerah, terutama serata oleh setiap ahli keluarga. Hal ini dapat dilakukan oleh keluarga dengan mengatasi keperluan keinginan setiap kesehatan, keperluan merangkap keselamatan, keperluan merangkap kepada keperluan yang asas dapat bagi keluarga yang lebih sejahtera, walhal Islam menegaskan tempat tinggal dan pakaian kewangan yang baik daruriyat, manakala keinginan adalah lebih merujuk kepada memenuhi hasrat hati seperti memiliki sistem kewangan yang baik. Sistem kewangan yang baik justru dapat menjadi gaya hidup yang lebih keluarga sejahtera dan keluarga tidak dipenuhi dimintakan kerana sistem kewangan yang mantap dapat memastikan sumber kewangan yang diterima atau sebagai contoh kita dapat merujuk sistem Malaysia di mana terdapat keluarga sama sering menderita akibat ekonomi misalnya setelah keluarga dapat merancang daripada satu makanan dan juga kesehatan pendidikan dan aktiviti organisasi ini akan menjadi sistem kesejahteraan keluarga dapat membantu keluarga yang lebih sejahtera walhal Islam menegaskan mereka yang menjaga dan menguruskan ini kerana organisasi tersebut mengenakan kadar faedah yang tinggi. Sebagai contoh, individu memiliki sistem kewangan yang baik. Sistem kewangan yang baik akan menjadi salah satu faktor yang memelihara keluarga sejahtera dan meningkatkan percamah dengan ajaran Islam. Di masa kewangan yang mantap dapat memastikan sumber wajib kewangan yang diterima atau dimiliki sistem dapat dimiliki sistem kewangan keluarga dengan baik bagi setiap ahli perkara yang tidak baik. Misalnya sesuatu keluarga dapat berlaku serta asas mereka keselamatan keluarga, kesihatan, pendidikan dan aktiviti. Di samping itu, ia dipelihara untuk dapat membentuk keluarga yang lebih sejahtera. Walhal Islam menegaskan banyak menjadi contoh kewangan dengan baik dilakukan bagi memelihara nilai manusia yang cinta akan sejahtera. Isi yang kedua adalah memperoleh pendidikan yang mantap. Ekonomi yang stabil memberikan impak positif terutama kepada para ibu bapa dalam menyediakan pendidikan yang kukuh dan unggul bagi anak-anak mereka. Dengan ekonomi yang stabil, mereka dapat menghantar anak-anak mereka ke institusi pendidikan sama ada yang berskala kecil maupun besar. Hal ini kerana sokongan daripada ibu bapa dapat melahirkan insan yang cemerlang dan mulia. Kebanyakan ibu bapa mempunyai kekalahan masa yang besar dalam mendidik anak-anak mereka di mana mereka tidak dapat mendidik secara langsung dan lebih teliti kepada mereka akibat rutin kerja yang sibuk. Namun kesan daripada ekonomi positif ini, ibu bapa dapat memberikan ilmu pengetahuan yang luas kepada anak-anak mereka serta mewujudkan keluarga sejahtera. Sebagai contoh, ibu bapa dapat boleh menghantar anak mereka ke pusat tuition maupun kelas kemahiran yang lain untuk meningkatkan lagi kefahaman serta kemahiran anak-anak mereka dalam sesuatu bidang dengan adanya ekonomi keluarga yang stabil. Hal ini berkait rapat kerana ilmu merupakan pelita hidup seseorang.
Sekiranya ilmu didatai senipis naik kertas, apakah penentuan kehidupan mereka? Selain itu, berdasarkan dalil Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, didiklah anak-anak kamu dengan 3 perkara, iaitu mencintai Nabi kamu dan keluarganya serta membaca Al-Quran, kerana sesungguhnya orang yang menjunjung Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah SWT di waktu tidak ada perlindungan selain perlindungannya bersama para Nabi dan kekasihnya. Berdasarkan hadis ini, ibu bapa yang mendidik anak mereka untuk mencintai Rasulullah dan serta berpegang teguh kepada Al-Quran akan dipelihara dan dilindungi oleh Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menghantar anak mereka ke institusi keagamaan bagi mendalami perbuakan agama serta kebaikan Islam sebagai agama yang benar. Oleh itu, adalah penting bagi sesebuah keluarga untuk memiliki kesatuan ekonomi yang baik agar dapat memperoleh sistem pendidikan ataupun mendidik diri sendiri dan keluarga dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Nazira binti Mangun, nombor pelajar 2023 820042. Di sini saya ingin mengulaskan impak negatif ekonomi asas kelestarian nilai manusiawi, iaitu peningkatan isu kesihatan mental. Isu kesihatan mental telah menjadi kebimbangan utama sejak penularan wabak COVID-19, di mana ia menyebabkan peningkatan signifikan dalam masalah psikologi dan emosi dalam kalangan individu. Dampak pandemik ini tidak hanya melibatkan dalam aspek kesihatan mental, malah ia juga terinfeksi dari segi ekonomi dan sosial. Hal ini di mana ekonomi negara merosot. Kesannya, pesan punca sektor ekonomi negara seperti perhotelan, pelancongan dan pengangkutan juga terjejas. Dengan ini, banyak premis perniagaan juga ditutup. Akibatnya, mereka mengalami kerugian yang besar. Di samping itu, dengan kerugian yang besar, mereka telah mengakibatkan pembayaran gaji pekerja tidak dapat dibuat. Justru itu, ini adalah punca para pekerja terpaksa berhenti kerja di sesebuah premis dan secara tidak langsungnya mereka telah kehilangan sumber pendapatan. Selain itu, pandemik ini juga turut menyebabkan berlakunya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, di mana masyarakat diperintahkan untuk berkurang di rumah bagi mengurangkan atau memutuskan rangkaian wabak COVID-19. Hal ini demikian dengan kebimbangan yang keterlaluan akan memudahkan masyarakat untuk mendapat gangguan emosi. Ini adalah kerana masyarakat terdedah untuk berfikir hingga menyebabkan emosi mereka terganggu dan terdorong untuk melakukan keputusan terburu-buru. Perkara yang telah saya ulaskan ini adalah punca-punca yang menyumbang kepada peningkatan isu kesihatan mental. Maka dengan itu, penjagaan kesihatan mental adalah sangat penting, di mana masyarakat perlu memahami kepentingan kesihatan mental serta mengambil iktibar dari situasi yang berlaku, iaitu dengan mengamalkan nilai manusiawi dan sentiasa berfikiran positif agar terhindar daripada gangguan mental. Sekarang kita beralih kepada impak ekonomi terhadap sudut negatif. Pertama sekali, ekonomi menjejaskan hubungan sesama kaum. Seperti kita dengar saja berkaitan dengan perpaduan dan ekonomi, tentu saja kita boleh dikaitkan dengan peristiwa 13 Mei 1969. Pada tarikh tersebut telah berlaku kerusuhan antara kaum yang disebabkan oleh dasar pecah perintah yang diwujudkan oleh pihak British pada ketika itu. Kewujudan dasar ini menimbulkan ketidakpuasan hati terhadap kalangan orang Melayu kerana hak mereka ditindas dan ekonomi orang Melayu jauh ketinggalan dan bersifat tradisional berbanding dengan ekonomi orang Cina yang semakin maju. Kesannya, perpaduan kaum pada masa itu sukar untuk dicapai.
baru-baru ini semasa pemerintahan PM yang ke-10 berlakunya kenaikan harga barangan secara mendadak. Ini menjadikan rakyat beranggapan bahawa kerajaan gagal untuk menangani ekonomi. Dan kesannya rakyat menjadi berpecah belah dan tidak bersatu hati antara satu sama lain. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103 yang bermaksud, "Tegaklah kamu dengan tanya Allah dan janganlah kamu berpecah belah." Sebagai kesimpulan untuk tajuk kajian kami, kita dapat lihat terdapat pelbagai impak ekonomi terhadap kelestarian manusiawi, dan ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang sedang berkembang di seluruh dunia, terutama sekali di negara-negara yang di mana majoriti penduduknya beragama Islam. Al-Quran dan As-Sunnah juga diterapkan dalam undang-undang dan ekonomi Islam sebagai sistem yang berlandaskan nilai Islam. Ekonomi Islam adalah sains sosial yang mengkaji keinginan yang tak terhingga untuk memanfaatkan sumber yang ada dan juga untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat melalui akal dan juga usaha. Sekian, terima kasih.